SJK Hua Kuang telah ditubuhkan pada tahun 1957 oleh peniaga-peniaga sekitar kawasan Bakong. Pada mulanya, ia hanyalah sebuah sekolah swasta yang telah disumbangkan oleh para penduduk dan peniaga kaum Cina. Ketika itu hanya ada sebuah kelas tahun 1 dan sebuah kelas tahun 2. Encik Yu Mingqiu merupakan guru besar yang pertama. Pada tahun ini seramai 104 orang murid bagi tahun 1 hingga tahun 6 dan seramai 25 orang murid prasekolah. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah luar bandar. Pada tahun 1961, SJK Hua Kuang telah diserahkan kepada Majlis Daerah Baram atas sebab kekurangan modal. Pada 15 Mac 1973, ia telah dijadikan sebagai sekolah kerajaan. Sejak itu, ramai murid-murid terdiri daripada kaum Bumiputra Sarawak dan bermulanya penubuhan PIBG. Pada April 2003, di bawah pimpinan PIBG, kemudahan prasarana sekolah telah ditambah dan diperbaiki. Koridor dan tapak perhimpunan berbumbung juga dibina untuk memudahkan warga sekolah, terutamanya pada waktu hujan. Pagar sekolah juga dipasang untuk menjaga keselamatan murid-murid. Sekarang, mari kita sama-sama mendengar perkongsian amalan terbaik daripada Guru Besar SJK Hua Kuang, Puan Wang Le Hua, tentang pelaksanaan PDP guru-guru di kawasan luar bandar sepanjang PKP. Salam sejahtera kepada semua wakil pendidik. Saya Puan Wang Le Hua, Guru Besar SJK Hua Kuang. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Malaysia. Hari ini saya ingin buat perkongsian amalan terbaik tentang pengajaran dan pembelajaran semasa PKP tahun 2020. Ini adalah jadual waktu pembelajaran tempoh PKP yang digunakan oleh pihak sekolah mulai 30 hari bulan Mac hingga 24 April 2020. Setiap hari kami akan melaksanakan 2 hingga 3 mata pelajaran untuk murid-murid. Termasuklah mata pelajaran wajib dan mata pelajaran keras. Dan guru-guru akan menyalurkan latihan ataupun kerja rumah mengikut jadual waktu pembelajaran yang disediakan untuk murid-murid. Dan mulai 27 hari bulan April hingga 23 Jun, jadual waktu pembelajaran ada diubah sesuaikan. Dari hari Isnin hingga hari Jumaat, pihak sekolah menyediakan 2 mata pelajaran keras untuk murid-murid. Guru-guru mata pelajaran juga menggunakan cara yang sama juga, iaitu menyediakan latihan ataupun kerja rumah yang disediakan dan menyalurkan ke kumpulan WhatsApp masing-masing. Bagi guru agama, beliau akan menjalankan pendidikan Islam seminggu sekali. Manakala bagi prasekolah menggunakan jadual waktu yang dicadangkan oleh JPM. Dan mulai 24 Jun 2020 dan hingga 22 Julai 2020, kami masih menggunakan jadual waktu pembelajaran yang sama. Seterusnya, saya ingin perkongsikan kaedah pelaksanaan PDBC semasa PKP tahun 2020. Pihak sekolah menggunakan 6 cara untuk melaksanakan PDBC, iaitu WhatsApp, YouTube, Google Form, Google Classroom, Quizzes dan Faham Bercetak. Saya ingin kongsikan cara-cara yang berikut. Satu, WhatsApp. Setiap kelas ada kumpulan WhatsApp masing-masing. Saluran ini adalah
satu cara yang paling senang digunakan untuk menyalurkan latihan-latihan yang hendak disampaikan kepada murid-murid. Cara yang nombor 2 yang pihak sekolah gunakan adalah cara YouTube. Guru akan mendapatkan video yang berkaitan dari YouTube dan disalurkan ke kumpulan WhatsApp. Dan cara ini memerlukan data internet yang agak banyak, so menyebabkan ada murid tidak dapat menonton video tersebut. Ini juga merupakan mata pelajaran yang diambil dari YouTube. Mata pelajaran ini merupakan PJ. Guru-guru juga akan galakkan ibu bapa dan penjaga melakukan aktiviti bersama budak. Cara yang ketiga yang digunakan oleh pihak sekolah adalah Google Form. Google Form ini perlukan data internet yang banyak dan guru boleh mendapatkan data analisis untuk setiap soalan. Selepas murid menyiapkan latihan, maka kena ambil gambar jumlah markah tersebut sebagai bukti telah siap membuat latihan dan hantar kepada guru. Dan guru akan minta murid membuat pembetulan berdasarkan data yang dikumpul. Cara yang keempat adalah Google Classroom. Guru akan muat naik latihan dalam Google Classroom dan guru juga buat latihan dalam jenis PDF atau JPEG dan salurkan ke kumpulan WhatsApp untuk membantu murid-murid yang ada masalah masuk ke Google Classroom. Cara yang kelima adalah quizzes. Dan guru akan salurkan link quizzes ini ke dalam WhatsApp kumpulan WhatsApp masing-masing dan murid akan klik link tersebut. Murid akan jawab soalan dalam quizzes tersebut dan selepas selesai membuat soalan, murid akan ambil gambar jumlah markah sebagai bukti telah selesaikan soalan. Cara yang terakhir yang pihak sekolah gunakan adalah bahan bercetak. Dan guru-guru sediakan latihan dan minta bantuan daripada PKM kami untuk cetak latihan tersebut. Untuk makluman semua, iaitu PKM adalah tinggal di berhampiran dengan sekolah. Oleh itu, PKM sentiasa ingin membantu untuk menolong guru-guru yang tidak dapat cetak dan PKM tolong cetakkan bahan bercetak tersebut. Murid boleh datang sendiri untuk mengambil latihan daripada PKM ataupun PKM hantar latihan bercetak ke rumah murid-murid. Sekarang saya ingin kongsikan peratus murid menyiapkan latihan semasa PKP. Ini adalah jadual peratus murid menyiapkan latihan semasa PKP. Dari jadual ini, kita boleh nampak yang tahun 4 ada peratus tahun 4 adalah kurang memuaskan. Ini adalah graf prasekolah dari prasekolah hingga tahun 6, iaitu analisis murid membuat latihan di rumah semasa PKP. Ini adalah graf tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Sekarang, saya ingin kongsikan kekangan dan penyelesaian penghantaran kerja rumah semasa tempoh PKP. Pihak sekolah ada beberapa kes tentang penghantaran kerja rumah. Kes yang pertama adalah murid yang tidak dapat dihubungi. Di sini ada nama murid Andy Pong Si Chuan, tahun 3. Tempat tinggal dia adalah di Simpang Mahmud Pakun, 19 km dari sekolah. Dan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah adalah PKM kami iaitu Cikgu Chai Xiao Yen mencari murid tersebut sehingga mendapat tahu memang berada di rumah semasa PKP. Dan murid itu berjaya dicari pada 25 hari bulan April 2020. Selepas itu, Bapa Andy Pong Si Chuan mengambil latihan bercetak anaknya di sekolah. Dan kes yang kedua adalah murid-murid tidak membalas mesej guru. Nama murid ini adalah Evangelina Simu, adalah murid prasekolah. Tempat tinggal dia adalah Rumah Pai, Pakong.
Dan tempat ini adalah 7 kilometer dari sekolah, Jalan Batu. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah adalah PKM kami memandu kereta bersama dengan Puan Pangi iaitu pembersih sekolah mencari ke rumah murid semasa PKP. Murid itu akhirnya berjaya dicari pada 29 hari bulan April 2020. Ini adalah gambar yang akhirnya pihak sekolah mencari murid tersebut. Kes yang ketiga adalah kawasan rumah kediaman murid tiada capaian internet atau susah mencapai internet. Di bawah adalah nama-nama murid tersebut. Tindakan pihak sekolah adalah PKM kami akan mengumpul latihan daripada guru subjek dan cetak latihan tersebut. Ibu bapa akan pergi ke rumah Cikgu Chai untuk mengambil cetakan latihan tersebut. Kadang-kala Cikgu Chai akan hantar ke rumah murid-murid bagi yang ada masalah pengangkutan ke sekolah. Ini adalah gambar yang menunjukkan PKM menghantar latihan bercetak ke rumah murid di Loka Bunut, Manut, Bakon, 7 km dari sekolah. Ini juga menunjukkan PKM menghantar latihan bercetak ke Rumah Panjang, Rumah Ikan, Rumah Sungai Selipin, Pakong. Tempat ini adalah 12 km dari sekolah. Cikgu Chai PKM menghantar latihan bercetak ke Rumah Panjang, Rumah Mogal, Sungai Nipah, Pakong untuk murid-murid. Seterusnya adalah kes yang keempat, ibu bapa murid yang tiada smartphone atau tidak mampu untuk membeli data. Nama murid adalah Evangelina, Haikal, Padrin, Stephen, Chris dan Emmanuel. Dan tindakan bagi pihak sekolah adalah mengumpul latihan dari guru dan cetak subjek berkenaan. Ibu bapa pergi ke rumah cikgu untuk mengambil cetakan latihan tersebut ataupun Cikgu Chai hantar ke tempat kerja ibu bapa. Dan gambar ini adalah ibu bapa ada murid sendiri mengambil latihan bercetak di rumah PKM. Ini gambar-gambar ini adalah menghantar latihan murid ke tempat kerja ibu bapa murid berkenaan. Kes yang kelima adalah murid berkongsi satu telefon bimbit dengan adik-beradik yang lain untuk membuat latihan. Tidak dapat menyiapkan latihan setiap hari. Di bawah adalah nama-nama murid berikut dan tindakan pihak sekolah adalah guru mata pelajaran memberi kelonggaran masa untuk menyiapkan latihan. Kes yang keenam adalah murid tidak mahu membuat latihan dan seterusnya ambil tindakan untuk menyekat nombor telefon guru tersebut. Nama murid ini Aaron Ling, Anson Kong, Andrew David Davy. Manakala pagi pihak sekolah telah mengambil tindakan tindakan tersebut iaitu membawa murid dan membuat latihan di rumah guru. Ini adalah gambar-gambar murid-murid membuat latihan di rumah Cikgu Chai iaitu PKM kami. Nah, bagi murid-murid yang tiada semangat untuk menyelesaikan latihan, maka ibu bapa akan menyuruh anak mereka memakai baju sekolah di rumah semasa PKP agar mereka bersemangat untuk membuat latihan. Sekianlah itu, terima kasih atas perhatian semua. Ini adalah perkongsian amalan terbaik tentang pengajaran dan pembelajaran semasa PKP dari SJK Pakong. Terima kasih.
Untuk makluman semua, Google Classroom adalah perisian pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang dikendalikan oleh Google yang menjadi platform yang digunakan oleh KPM. Pendekatan ini sudah digunakan oleh guru di Malaysia dalam e-pembelajaran ketika PKP. Tarian untuk frasa Google Classroom baru-baru ini, Malaysia berada di tangga kedua di dunia. Ini fakta. Statistik yang membuktikan usaha sebenar guru di Malaysia yang ramai tidak tahu dan sudah pasti tidak nampak. Pemantauan PTP guru merupakan satu perkara yang wajib dilaksanakan oleh pihak pentadbir sekolah semasa PKP untuk memastikan PTP masih dapat dilaksanakan walaupun tidak bersemuka dengan murid-murid. SJKC Chung Hua Lutong merupakan salah sebuah sekolah rendah kategori bandar di daerah Miri. Sekolah ini telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan PTP menggunakan Google Classroom sepanjang tempoh PKP. Sekarang, mari kita sama-sama mendengar perkongsian amalan terbaik daripada Guru Besar SJKC Chung Hua Lutong tentang pemantauan Google Classroom sepanjang PKP. Saya Lai Chio Kian, Guru Besar SJK Chung Hua Lutong. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada warga pendidik. Hari ini saya akan membentangkan tentang pemantauan daripada Google Classroom. Kita akan lihat. Ini hanya ada apa yang kita lakukan di sekolah saya lah. Okey, saya akan bincang dari 3 aspek, iaitu pihak pentadbir dalam pengurusan Google Classroom, dan yang kedua adalah tentang pembelajaran dalam Google Classroom, yang ketiga adalah penghargaan. Okay. Untuk Google Classroom ini, pertama kita kena set up dengan cara yang betul lah. Okay. Untuk sekolah saya menggunakan Google Classroom atau MOE sekolah untuk mewujudkan setiap kelas dalam account MOE sekolah ini. Jadi ini adalah layout untuk sekolah saya. Jadi saya set up untuk satu kelas daripada kelas ini. Setiap kelas itu kita pun letakkan semua subjek dalam satu classroom. Maksudnya dalam classroom ini dia macam classroom kita yang dipanggil visual classroom lah. Jadi dalam ini kita ada semua mata pelajaran yang dipelajari oleh semua murid dalam kelas inilah. Contoh ini ada untuk kelas 1M, dia adalah bahasa Cina, matematik, sains, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, moral, pendidikan muzik, pemulihan bahasa Malaysia, PJK, kita juga ada BNK, ini BNK, pemulihan matematik dan pendidikan seni. Adalah semua subjek yang terlibat dalam kelas ini akan ada topik di sini. Jadi untuk set up ini sebab senang untuk pihak sekolah untuk memantau. Kalau tidak buat macam ini, kalau setiap cikgu ada classroom dia sendiri, untuk pihak sekolah agak suka untuk buat pemantauan. Okey. Kita akan lihat, memang kita sekolah akan tentukan jadual waktu untuk Google Classroom lah. Selepas itu, kita akan lihat juga penyertaan murid dalam Google Classroom. Okey, kita akan juga buat pemantauan daripada rekod Google Classroom ini dan analisis tentang penggunaan PDBC cikgu kaedah dia. Okey, lepas tu kita juga ada rekod evidence mingguan PDBC yang diletakkan dalam Google Drive. Lepas tu rekod penghantaran murid yang diletakkan dalam Google Classroom sendirilah. Okey, yang pertama kita lihat dari jadual waktu. Saya rasa rata-rata sekolah adalah jadual waktu ini. Okay, ini untuk sekolah saya ada 3 bahagian, iaitu tahun 1 hingga tahun 3 untuk tahap 1, ini tahap 2 dan untuk PPKI, plus PPKI.
Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi data penyertaan murid, data analisis tahap 1, tahap 2 dan peratus ini Okey, ini daripada penyertaan murid dalam Google Classroom untuk sekolah saya sekarang 92.9%. Yang 7% ini adalah daripada yang tidak dapat ikut Google Classroom lah. Okey, untuk data ini macam mana boleh dapatkan data ini? Data ini sebenarnya senang saja. Kita boleh dapatkan dari tempat ini. Contohnya ini kelas 1B, kita ada 28 student yang ikut Google Classroom. Yang sebenar berapa, kita lihat orang sebenar lah. Jadi dari ini kita boleh dapat data yang terlibat dalam Google Classroom. Okey Okey, ini secara keseluruhan Ini untuk sekolah saya yang tahap 1 dan tahap 2. Okey, ada kelas sudah 100% lah untuk Google Classroom ini dari segi penyertaan murid Sebab ada yang tidak dapat, ini adalah salah satu sebab mungkin tidak ada internet line, tidak ada device dan sebagainya. Okey, ini adalah analisis data tentang percentage yang digunakan. Ini setiap kelas. Okey, saya ada beberapa kelas yang sudah mencapai 100% lah. Okey, seterusnya tentang rekod pemantauan. Okey, rekod pemantauan ini kita setiap kali kita akan buat pemantauan melalui Google Classroom. Maksudnya setiap guru yang buat assign kepada murid itu sebab dia di bawah satu Google account, iaitu sekolah punya Google account. Jadi dalam Google account sekolah boleh nampak lah. Jadi selepas itu kita buat setiap kali cikgu buat assignment tugasan kepada murid itu, kita akan buat pemantauan lah. Okey. Ini adalah pemantauan yang borang yang kita gunakan secara Excel lah. Okey, ini contohnya, ini cikgu. Assignment yang digunakan iaitu dia sama ada pakai assignment, dia pakai quiz assignment, question, material. Ini adalah terus daripada Google Classroom. Okey, seterusnya yang kedua itu adalah apakah tugasan. Okey. Untuk arahan dalam Google Classroom, pihak sekolah menetapkan cikgu mesti ada 4 perkara ini, iaitu penyataan di sana perlu dicakap tentang apa tugasan yang nak dilaksanakan, apa yang murid perlu buat, di mana perlu buat, bagaimana hantar tugasan. Jadi 4 soalan ni kalau ada memenuhi, jadi kita dapat inilah. Okey, maksudnya dari segi arahan ini, jadi kalau semua dapat, kita akan mendapati semua kategori lah. Okey, kalau tidak, dia akan ada 3 kategori saja, ada 2 atau 1. Ini adalah skala yang ditentukan oleh sekolah sendiri. Lepas tu kita lihat dari segi teknik pengajaran. Okey, cikgu kalau menggunakan buku, tengoklah, kita akan lihat daripada dia guna buku aktiviti, buku teks, file, gambar, Google Meet, keterangan dengan ayat pendek, dengan PDF, PPT atau tiada. Okey, lepas tu kita juga lihat dari segi adakah cikgu buat video pengajaran dengan PPT. Ada video pengajaran guru, ada video sharing. Video sharing ini adalah video yang dibuat oleh cikgu-cikgu yang di tempat lain tapi di-share dalam itu, atau cikgu suruh ada buat secara audio lah. Ini adalah cara-cara yang kita ditentukan di sini. Okey, seterusnya dari segi tugasan murid, adakah cikgu menggunakan suruh dia buat dalam buku aktiviti, secara drawing dalam file PDF, foto hasil kerja dalam buku latihan atau ambil gambar, gambar ada grafik, Google Doc,
Google Doc yang dalam Google Classroom, Google Sheet, okey, Google Slide, hasil karya murid, kuis Google Form orang lain atau kuis Google Form sendiri atau Quizilink rakaman video atau cikgu pakai Word atau dia tidak pakai apa-apa. Okey, ini adalah pemantauan kita. Lepas itu kita akan buat penilaian lah. Okey, berapa tahap kita sudah letak di sinilah. Okey, tahap yang paling rendah adalah perlu bimbingan. Contohnya cikgu dia hanya bagi tugasan yang biasa-biasa sajalah. Lepas tu dia tidak ada buat pengajaran punya video dan sebagainya. Cikgu ini perlu buat bimbingan lah. Kita akan bimbing dia untuk menghasilkan contohnya video, menghasilkan PPT dan sebagainya lah. Okey, untuk kategori perlu penambahbaikan. Mungkin sekarang dia ada technical, kita tanya dia lah ada apa-apa masalah supaya kita boleh bantu dari segi technical. Contohnya dia tidak dapat buat PPT dengan rakaman suara cikgu, jadi kita akan ajar dia pakai Loom contohnya lah. Okey, yang sederhana ini mungkin okey sikit lah, baik dan lengkap biasanya okey. Yang cemerlang ini sekarang kita lebih kepada dia buat presentation melalui video dan yang dirakam oleh sendiri, bukan pakai orang lain punya, dan juga bersama dengan Google Meet sekarang. Okey, ini adalah yang dibuat oleh sekolah saya dari segi pemantauan guru. Okey, kita balik kepada slide nanti. Okey, analisis kaedah. Jadi ini adalah analisis yang sekolah saya buat. Jadi ini untuk data saya untuk minggu lepas. Jadi dari video sharing ini adalah selalu cikgu ada pakai lah, iaitu menggunakan video yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu lain, di-share dalam berbagai Telegram ke apa. Cikgu gunakan video ini untuk pengajaran dia. Okey. Lepas tu menggunakan gambar, menggunakan video pengajaran guru. Okey, ini cikgu yang sendiri record lah gambar pengajaran dia. Okey, keterangan ringkas. Okey, PPT, cikgu buat PPT sendiri menggunakan PDF sahaja atau file sahaja. Okay, atau menggunakan buku teks, gambar buku teks saja, buku aktiviti. Okey, untuk sekolah saya sekarang untuk video pengajaran PPT adalah paling popular sekarang lah. Cikgu saya sekarang buat, maksudnya dia guna PPT bersama dengan suara yang direkod oleh guru sendiri. Lepas tu sekarang Google Meet pun agak popular lah. Saya menggalakkan cikgu menggunakan Google Meet sebab Google Meet antara satu yang boleh komunikasi secara terus dengan murid dengan guru, guru dengan murid. Okey. Okey, kita pihak sekolah akan sediakan satu folder dalam Google Drive lah. Jadi setiap guru perlu upload dia punya evidence PDPC dalam Google Drive lah. Okey, dan link untuk upload evidence akan disediakan oleh pihak pendamping. Jadi inilah yang link dalam Google Drive itu. Okey, jadi semua itu setiap orang ada, setiap minggu dia perlu upload dia punya evidence lah. Okey, evidence nanti kita boleh lihat di bawah nanti. Okey, untuk pembelajaran dalam Google Classroom ini dia bukan sahaja hanya daripada pengajaran saja. Untuk sekolah saya, pembelajaran Google Classroom ini, cikgu juga menggunakan penyemakan latihan dalam Google Classroom. Komunikasi ibu bapa pun boleh buat antara guru dengan murid melalui message yang boleh digunakan oleh dalam sistem Google Classroom ini. Dan sekolah saya juga tidak lupakan PPKI lah, program khas integrasi, pemulihan, bimbingan counseling, rakaman video pengajaran dan Google Meet yang selalu kita pakai sekarang.
Okey, kita lihat. Jadi semua PDPC ini akan dilaksanakan ikut jadual waktu yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi pembelajaran akan dilaksanakan melalui Google Classroom. Okey, ini antara yang melalui Google Classroom. Okey, pembelajaran dia lah. Ini gambar-gambar evidence lah. Okey. Okey, untuk pembelajaran murid juga ini dari berbagai hasil kerja juga ditunjukkan. Ini daripada mereka upload lah hasil kerja murid dalam Google Classroom. Okey. Okey, kita rasa ini rata-rata sekolah pun ada buat lah. Okey, dari segi penyemakan latihan, jadi sebenarnya ada beberapa cara yang boleh digunakan dalam penyemakan latihan. Jadi pihak sekolah untuk memudahkan pemantauan menyediakan Google Sheet untuk setiap guru rekodkan kerja rumah yang dihantar oleh murid. Jadi kita ada Google Sheet lah untuk ini. Jadi link untuk rekod penghantaran kerja rumah dan penyemakan latihan boleh diupload dalam folder evidence. Okey, ini kita lihat inilah. Ini okey adalah contohnya kita ini adalah hasil kerja yang dibuat oleh murid, okey, yang disemak oleh guru melalui Google Classroom, iaitu dia gunakan cara-cara semak yang terus buat dalam Google Classroom. Jadi ini adalah yang kita buat Google Doc lah. Maksudnya anak murid boleh type sendirilah dan kita boleh dapat semak terus. Tapi ada ibu bapa yang tidak dapat buat macam ini, dia print out lah. Print out lepas tu dia ambil gambar. Kita boleh buat pembetulan dan semuanya dalam sini. Okey, ini juga salah satu dia buat guna Google Sheet, okey, ataupun kita pakai PDF lah. Dia tukarkan kepada PDF dan diserahkan kepada murid. Murid akan buat dalam sini lah. Dia macam latihan dalam PDF lah. Jadi dia akan terus buat dalam ni. Cikgu pun boleh terus semak dalam sini. Jadi semua ini dibuat dalam Google Classroom sahaja. Okey. Biasanya kita pun perlu ada komunikasi dengan ibu bapa lah. Contohnya khasnya ada untuk ini untuk komunikasi ibu bapa tu untuk Google Meet khasnya. Sebab biasanya Google Meet perlu bantuan ibu bapa untuk membantu kita laksanakan. Okey, seterusnya saya cerita sedikit tentang PPKI. PPKI juga kita akan ada buat pemantauan dan juga kita buat Google Classroom. Jadi ini apa yang telah dibuat oleh PPKI lah. Cikgu saya buat secara video dan juga kita akan buat Google Classroom lah. Okey, ini. Okey. Untuk pemulihan kita pun ada buat. Okey, pemulihan. Ini adalah untuk pemulihan. Ini salah seorang cikgu saya yang sekarang boleh cakap jadi YouTuber lah. Dia ada YouTube channel sendiri. Dia buat ini dan di-upload di dalam YouTube. Jadi murid boleh gunakan link iaitu untuk lihat apa yang dibuat oleh dia lah. Okey, untuk BNK kita pun ada juga ini kita ada soal selit daya fokus murid sekolah rendah lah. Jadi kita ada buat ini. Ini untuk BNK dan untuk murid lah. Okey, rakaman video pengajaran. Guru menghasilkan rakaman video pengajaran dan semua rakaman video pengajaran di-upload dalam Google Classroom. Jadi rakaman ini, okey, ini adalah rakaman-rakaman yang dibuat oleh guru. Saya gunakan ini untuk ditayangkan lah.
Okey, tapi semua ini adalah hasil kerja cikgu. Okey, mereka buat presentation, mereka buat kartun, apa-apa pun adalah untuk menyampaikan PDPC. Okey. Okay, seterusnya tentang Google Meet. Okay, Google Meet juga masa Google Meet biasanya cikgu akan buat presentation lah. Bila Google Meet kita akan buat presentation. Ini masa cikgu buat Google Meet lah sekarang. Ini dilakukan di sekolah lah. Saya ambil gambar di sekolah. Okay, ini screenshot maker lah. Okay. Okey, seterusnya saya pergi yang terakhir iaitu penghargaan. Untuk menggalakkan cikgu saya berusaha, jadi kami juga ada untuk penghargaan kepada cikgu-cikgu yang saya buat 3 kategori lah. Ada rakaman video pengajaran, lepas tu ada buat Google Meet dan juga ada usaha kikir lah cikgu. Jadi setiap minggu kami akan pamerkan nama cikgu lah. Contohnya yang dapat buat rakaman video, kita akan pamerkan nama dia. Cikgu minggu ini telah keluar daripada PPT saja. Jadi dia sekarang sudah up 1 level, iaitu sekarang boleh buat rakaman video pengajaran guru. Okay. Ataupun ada rakaman video yang ada PPT, ada suara cikgu, kita buat penghargaan lah untuk ini. Lepas tu siapa yang sudah tak pernah Google Meet, sekarang sudah Google Meet, jadi kita pun ada pamerkan nama dia lah supaya cikgu rasa apa usaha kita, pihak sekolah nampak lah. Okey, saya rasa itu saja untuk sharing saya. Saya ucapkan terima kasih. Warna pelangi tidak luput sehingga senja. Kelura sama diharungi. Usaha bersama membawa bahagia. Oleh yang demikian, pihak sekolah, guru-guru, staf-staf sokongan, ibu bapa dan murid-murid akan lebih bekerjasama untuk menjaya dan mencapai visi dan misi yang telah dijadikan garis panduan sekolah ini. Besarlah harapan saya agar PSS sekolah ini menjadi role model untuk sekolah lain sebagai penanda aras untuk meningkatkan pencapaian sekolah ke tahap yang lebih cemerlang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Nama saya Masna binti Sulong. Saya merupakan guru besar di SK Sungai Liam, Miri. Sekolah saya mempunyai 45 orang murid, 10 orang guru dan 3 orang AKP. Sebelum menjawat jawatan sebagai guru besar, saya merupakan seorang penolong kanan yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Selama 19 tahun mengajar kelas peperiksaan, saya sudah terbiasa. Bagi saya, satu kepuasan kalau kita berjaya membimbing murid-murid mencapai keputusan yang cemerlang. Apabila saya mendapat arahan untuk ditempatkan di SK Sungai Liam pada tahun 2018, saya berazam untuk menjadikan sekolah saya sebagai sekolah yang unggul, sekolah yang mempunyai prestasi yang cemerlang, yang boleh dibanggakan oleh masyarakat sekitar amnya dan PPD Miri khasnya. Alhamdulillah, pada tahun 2018
Tahun pertama saya berada di sini, sekolah kita telah mendapat keputusan 100% lulus, dan juga pada tahun 2019 kita juga mendapat keputusan 100% lulus dengan seorang murid kita berjaya mendapat straight A. Saya berpegang kepada 9 bidang dalam standard kompetensi SKKSM, Standard Kualiti Kepengetuaan Sekolah Malaysia, sebagai satu sumber rujukan penting untuk saya dalam mengurus tadbir sekolah. SMK Merbau merupakan sebuah sekolah menengah yang berada di kawasan Bandar Miri. SMK Merbau mempunyai 148 guru dan 2,965 murid pada tahun 2020. Guru-guru SMK Merbau giat mengadakan PDP dalam talian semasa PKP untuk memastikan murid-murid masih dapat belajar walaupun tidak bersemuka. Dengan itu, mari kita sama-sama saksikan aksi-aksi guru SMK Merbau dalam melaksanakan PDP secara maya dengan murid-murid semasa tempoh PKP. Hi, I'm teacher Jessica from SMK Merbau who would like to wish you Happy Teachers Day. I'm a chemistry teacher and I teach for Alamanda. This is our learning outcome. To draw the correct electron arrangement of an atom. Are you ready? Hi everyone, today we're going to discuss our exercise, which is Test Yourself 4.2. Okay, don't forget to complete your Test Yourself 4.2. Kita akan jumpa selepas PKP, maybe on July. Alright, so are you ready everyone? Okay, so let's have a look the first question. Write the symbol of magnesium and copper and fluorine. So the question they ask you to write the symbol, so what should you do? So let's have a look on how to write down the symbol for number 1. Okay, so if the question asks you to write down the symbol, so our answer is Mg, magnesium. Meanwhile, the copper, what is the symbol for copper? It's a Cu, and the last one is the capital F for fluorine. Okay, so that is the basic question. So let's have a look the second question. So the second question, they will ask you to write down state electron arrangement and group. So you have to read the question carefully. There are 2 requirements. State electron arrangement, and then you have to mention from which group. Okay, so I will guide you on how to answer the question. So we're going to start with potassium. Okay, for potassium, sorry kalau tak terang sebab the camera quietly want to focus. Cikgu pun tak tahu macam mana ni. Okay, so potassium, so what should you do? You have to identify what is the proton number. Okay, so the proton number, refer to the page 279. So let's have a look, page 279. Okay, for potassium, it's a 19. Thank you and happy Teachers Day. Hashtag stay safe. Okay, Alana start. So
that is what we call supplement.